ya. Jadi sekiranya pada malam ini kurang paham, ya, jangan risau, jangan bimbang, ya. Selepas ini boleh berjumpa dengan kami bila-bila masalah saja. Waktu bekerjalah, ya. Nah, kalau malam itu tunggulah besok baru kita jumpa, ya. Oke, jadi saya tidak ingin membuang masa, ya. Kita perlu laksanakan program ini karena program ini kita akan antar, ya, ke kita punya pusat di Kuala Lumpur pada malam ini juga. Itulah makanya kita perlu buat pada malam ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih atas sokongan, ya, kehadiran saudara-saudari yang saya kira sangat terbaik, ya. Saya kira mungkin kehadiran kita kalau tidak 100% pun tetapi melebihi 90%. Jadi itu satu tepukan yang gemuruh untuk diri sendiri. Oke, untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan pematangan yang dibuat oleh Tuan Midi. Jadi untuk itu saya akhiri, selamat kita mendengar, dan apa-apa persoalan kita akan bincang dan kami terbuka, ya, untuk memberikan penjelasan mana-mana yang tidak dipahami. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada Tuan Pengurus. Oke, kita mulakan kita punya sesi taklimat pada malam ni lah, kan? Oke, sebenarnya KUK 8 ni bukan KUK barulah, kan? Sebab kita sudah gunakan KUK 8 ni sejak tahun lepas lagi, kan? Bila bermulanya kadar perintah gaji minima pada bulan Mei, kita sudah start gunakan KUK 8 ni, dan KUK 7 yang sebelumnya tu kita tidak gunakan lagi. Okey, jadi KUK 8 ni dah ikut kadar terbaru sudahlah, kan, untuk perintah gaji minima. Okey, ini kalau kamu tengok, ini adalah memo arahan penerangan gaji kepada pekerja. Okey, dan berdasarkan surat arahan inilah kita dituntut pada malam ini untuk memberi penerangan kepada anda semua berkaitan dengan bagaimana cara pengiraan gaji ataupun kadar upah kerja ni lah. Okey, jadi surat bilangan 6 tarikh 12 Januari 2023 kepada semua pengurus ladang daripada Ketua Peladangan iaitu Tuan Zainal Saleh, ya. Jadi macam yang Tuan Pengurus tadi beritahulah, okey, merujuk kepada template FGBPM Remediation Plan Operation Task Force, iaitu isu dibangkitkan oleh INIBET. INIBET ni konsultan auditor luar yang membuat audit di syarikat kita berkaitan dengan ketidakpatuhan lah, terutama sekali dari isu buruh paksa, ya. Isu dia workers not aware how salary is calculated. Maksudnya pekerja tidak faham ataupun tidak tahu macam mana gaji mereka dikira ataupun macam mana cara penggajian itu dibuat. Okey, jadi kita terangkanlah pada malam ini. Okey, bagi memastikan maklumat ini sampai kepada semua pekerja ladang, pengurus ladang diwajibkan untuk memberikan penerangan kadar upah kerja lapangan kepada semua pekerja ladang masing-masing. Sebab itulah kita buat pada malam ini. Okey, jadi bila lepas ini kalau ada auditor tanya, kan, pernahkah pengurusan ladang bagi taklimat berkaitan kadar upah kerja, maksudnya malam ni lah kita buat. Maksudnya kita ada buatlah, kan, semua sudah terima sesi taklimat itu dan semua selesai dan isi kehadiran tadi. Okey, next. Okey, kita pergi kepada komponen upah menuai. Okey, komponen upah menuai ini dia ada 4 komponen utama lah, ya. Yang pertama upah asas, kedua upah produktiviti, ketiga insentif harian, dan keempat upah pokok tinggi jika ada, kan. Kalau ada baru kita bayar upah tinggi. Yang peringkat sekarang ni peringkat pokok prime belum ada lah, pokok tinggi sebelum ni kita bayar, tapi selepas kita bagi kadar yang maksimum iaitu RM57, semua sudah termasuk dalam harga itulah, ya. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, komponen 1, ya.
Bayaran upah asas. Okey, inilah jadualnya. Inilah asas pembayaran kerja menuai yang kita bayar sekarang ni lah berdasarkan jadual ini. Okey, untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 kita tidak terlibat. Semua kita matang. Ada di peringkat matang yang ini di bawah ni. Okey. Peringkat matang ni lah, yang di atas ni kita tidak terlibat dan kita gunakan kadar yang manual, bukan FGV, MK1A, MK1B, MK2. Yang sebelah sini semua ni semua berkaitan dengan mekanisasi. Kita tidak pakai mekanisasi di ladang ni. Contohnya mekanisasi ni contoh traktor grabber tu, dia masuk petak, dia angkat kuat dan masuk pergi tong. Itu mekanisasi lah dan kadarnya berbeza. Di sini kita pakai yang manual, ya, manual ni. Okey, sebagai contoh peringkat 9E contohnya, 9E dia punya zon hasil 22 tan pada tahun ini. Okey, jadi kadar bayaran dia kena RM27.40, ya. Untuk pokok tua melebihi 25 tahun kita ada dua peringkat lah, PM00D dan PM98, dan kadarnya maksimal iaitu RM57, ya. Okey, yang RM57 itu macam tadi saya beritahu lah, dia sudah termasuk semua insentif pokok tinggi, insentif harian, semua di situ sudah, ya. Inilah asas dia. Dia bayaran berdasarkan zon hasil peringkat itu. Okey. Macam tadi saya beritahu lah, kalau peringkat tu contoh 17 tan, dia masuk pergi zon hasil yang ini 17 hingga 20.99 tan. Jadi bayaran asas dia RM30.40 per tan. Ya. Okey. Okay, next. Okey, saya terus. Okey, ini kita buat perbandingan sikit lah, secara ringkas perbandingan kadar KUK 7 dan 8. Okey, kalau sebelum ini yang di atas ni, yang di atas ni KUK 7 dan ini KUK 8. Kalau kita tengok harga dia, contoh untuk zon hasil 25 tan ke atas, kalau sebelum ni kita bayar RM22.50, untuk KUK 8 kita bayar RM25.30. Kan kenaikan dalam RM2 lebih lah, kan, macam tu. Okey, contoh zon hasil RM21 tan hingga 24.99, dia punya upah asas dia RM24.50. Tapi bila masuk ke UK 8 dia sudah naik bagi RM27.40. Dia memang ada kenaikan lah, RM2 ke RM4 paling tinggi, ya. Okey, itu perbandingannya lah, memang ada kenaikan lah. Okey, next. Okey, komponen 2. Tadi komponen 1 upah asas. Okey, kita pergi ke komponen 2 iaitu upah productivity. Okey, kalau tengok dalam kamu punya slip gaji ada tu upah productivity. Okey, macam mana cara dia kira? Okey, bayaran upah productivity berdasarkan purata pencapaian productivity harian mengikut kumpulan. Okey, sebagai contoh zon hasil di sini, ya, zon hasil 17 hingga 20.99 tan. Okey, di sini, ya, 20 hingga 20.99 tan per hektar. Okey, productivity bulanan yang dia kena capai 47 tan. Tan pemendek, harian tan harian dia perlu capai 1.8, baru dia layak untuk dapat RM6, ya. 1.8 ke atas dia baru layak dapat full insentif productivity, iaitu RM6. Kalau bawah 1.8 dia dapat separuh, iaitu RM3, ya. Itu contohnya lah, ya. Kita tengok dia punya pengiraan. Okey, contoh pencapaian dia 1.75 tan pemendek, maksudnya satu hari itu kita dapat 1.75 tan. Jadi sebulan kalau maintain 1.75 tan, kalau 26 hari dia kerja, dia dapatlah 45.5 metrik tan. Okey, perkiraannya 1.75 tan tadi kali dengan RM3. Sebab apa RM3? Ada yang tahu? Sebab apa RM3?
Sebab dia tidak capai 1,8 tadi yang ini ya. Dia dapat RM3 saja. Jadi insentif productivity daripada hari itu dapatlah RM5.25 per mende per orang lah ya. Oke, paham ya? Oke, maknanya ini kita berdasarkan jadual ni lah. Dia ada ikut kategori hasil di mana dengan berapa productivity yang sepatutnya dia capai. Yang ini sudah di-set lah dalam sistem. Kalau sebelum di manual kita buat perkiraan manual lah. Jadi sekarang sudah otomatis dalam sistem. Oke, next. Oke, ini untuk kawasan kaedah manual pokok matang yang kita buat sekarang lah. Oke. Tapi kita tidak terlibat untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita tidak terlibat. Oke, next Rina. Rina. Oke, kawasan kaedah mekanisasi pun kita tidak terlibat. Oke, next. Oke, kita pergi ke komponen 3, bayaran upah harian. Oke, bayaran upah harian ni tak jelas pula kan? Oke, bayaran upah harian ni dibayar berdasarkan harga MSM ataupun harga minyak setiap bulan. Maksudnya kalau dalam sistem dia memang otomatis sudahlah berapa harga minyak. Contohnya di sini kalau dia tengok di sini kan dalam 3.000 lebih lah bulan 1. Maknanya dia tengok jadual di sini 3.000 lebih. Okey, di sini dia punya insentif hariannya RM7.30 tidak silap. Dan totalnya RM14 lebih. Tapi di sini dalam surat ni dia sudah bagi tahu siap-siap untuk pemotong, pemungut berapa, untuk pemunggah berapa, untuk pengutip biji relai berapa. Tapi kita tidak mengutip biji relai kan. Kita terus pada sinilah. Dia sudah bagi tahu di sini untuk pemotong, pemunggah RM7.30. Ini kita sudah otomatis masuk di sistem. Kita berdasarkan inilah jadual nih, berdasarkan harga minyak mentah ya. Oke, next.